Allah. Suraqallahul Azim. Alhamdulillah, malam ini kita bersama untuk kali pertama secara online dalam satu program yang dianjurkan oleh Mursyid Badar dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Jabatan Agama Islam Perak. Kita sebenarnya dah lama nak buat program ni, tapi kerana kekangan masa dan akhirnya dengan izin Allah, selepas kita buat keputusan, kita memanfaatkan suasana yang ada hari ini, walaupun kita masih lagi terikat dengan PKP, tapi antara hikmah PKP ini kita dapat berkumpul secara online walaupun kita tak dapat bersemuka kan. Jadi sama-samalah kita memanfaatkan masa yang ada. Dan kalau sebelum ni kita tak reti entah apa benda, Google Meet, Google Zoom, webinar apa, Webex, macam-macam. Bukan maksud tak reti tu bukanlah kita tak tahu, tapi kita tidak menggunakan kemudahan aplikasi yang ada ni, IT ni. Tapi akhirnya dengan hikmah daripada pandemik COVID-19 ini, Allah jadikan kita tahu dengan kemudahan yang ada ni. Dan inilah salah satu daripada kemudahan yang sedang kita manfaatkan, kita gunakan bersama, insya-Allah. Sepatutnya bukan saya yang cakap ni, sepatutnya ada lagi orang lain yang lebih hebat daripada saya, tapi tak apalah, sebagai permulaan. Dan malam ini kita ambil masa yang tak lama, insya-Allah. Kita lebih kepada perkongsian. Saya ni bukan nak mengajar, sebab saya tahu yang bersama dengan kita pada malam ini ada berapa orang ni, ramai ni, ada 33 orang ni. Kita semua adalah orang yang Allah SWT kurniakan kelebihan. Dah tahu dah apa benda yang saya nak sebut ni pun sebenarnya semua dah tahu, tapi kita lebih kepada perkongsian semula, ulang kaji semula, refresh semula, untuk kita saling sama-sama ingat mengingati balik, dan kita untuk kita kemaskini balik dari sudut struktur organisasi kita di sekolah kita, dengan pelajar, dengan pimpinan pelajar kita, khususnya Badar ini sendiri, Badan Dakwah dan Kerohanian. Suara perlahan katanya. Saya kuatkan speaker saya. Okey, saya cuba kuat. Boleh? Kuat tak? Ke suara saya tak kuat? Tak apa, dia baru masuk gear 1 sikit. Mata tu rapat. Gear 1 ni dia slow sikit kot. Kejap lagi dia kuat balik tu. Baik, tajuk kita tajuknya tak besar. Tajuknya berkaitan dengan usrah Badar di sekolah, itu je. Kita nak tengok balik semula secara umum dan juga secara khusus nanti perkara yang kita nak susun balik di sekolah kita secara ringkas. Baik, slide kita ada dah? Ustaz Ramzi, slide dah ada dah? On the way, Ustaz. Kita ada slide malam ni, ya. InsyaAllah Ustaz Ramzi akan tunjukkan slide tu. Apa yang ada dalam slide PowerPoint ini juga adalah perkara yang insyaAllah kita dah tahu, sebagian kita dah tahu, sebagai besar kita dah sedia maklum, dan kita dah buat pun di sekolah, cuma kita nak ulang kaji balik dan kita nak segarkan balik Badar ni. Tambah sekarang ni pun kita terhenti, banyak program kita terhenti, khususnya usrah secara bersemuka. Tapi tak apa, dengan kemudahan IT yang ada ni, saya rasa ada sekolah-sekolah yang dah memulakan semula usrah Badar ni secara online. Ada yang berhubung semula dengan anak-anak usrahnya. Guru-guru ni menggerakkan semula program usrah secara online. Baik, kita fokus kepada Badar. Badar ni maksudnya Badan Dakwah dan Kerohanian, ataupun Badan Dakwah dan Rohani yang kita wujudkan di sekolah kita. Semua sekolah ada Badar kan, ada Badan Dakwah Rohani ni. Ringkasnya sejarah Badar ni, kalau saya tak silap, dia bermula selepas Kementerian Pelajaran Malaysia mewujudkan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, kalau saya tak silap. Nanti tolong saya mau semula lah. Dan bila saya cari antara
bahan bacaan tentang SMKA ini, rupa-rupanya SMKA ini dia wujud sebelum daripada itu dah ada sekolah agama rakyat. Ustaz-ustazah, ada satu kertas kerja. Saya tak pasti daripada universiti mana. Dalam tahun 70-an SMKA ni dah ada di Malaysia, dah dibuka. Dah ada SMKA ni, Sekolah Menengah Kebangsaan dan Agama di Malaysia, dan daripada situlah tak lama lepas itu, cuma saya tak ingat tahun berapa, dan dakwah rohani ni dah diwujudkan. Dan hinggalah sampai ke hari ini, sampai sekarang, boleh kata semua sekolah agama ada badar, ada badan dakwah dan kerohanian. Malah bukan setakat sekolah agama saja, sekolah menengah kebangsaan biasa, yang bukan sekolah agama pun mereka dah mengorak langkah menubuhkan badar. Antaranya sekolah menengah yang ada KAA, kelas aliran agama. Dan saya juga tengok di MRSM, kebanyakan MRSM di Malaysia ni pun ada dah badar. Di SBP, sekolah berasrama penuh, pun dah ada badan dakwah dan kerohanian. Bermakna di sana dah tentu ada sesuatu yang menarik tentang badar ni. Dan kalau takkan sekolah-sekolah ni dah mula menubuhkan badar. Banyak sekolah dah tubuhkan badar. Dan hasil carian saya juga, saya jumpa ada IPT, Politeknik IPT College, yang juga mereka tubuhkan persatuan atas nama badar. Jadi banyak dah penglibatan badar ni, bukan hanya sekadar di sekolah tetapi juga di pusat-pusat pengajian tinggi. Mungkin itu adalah kesinambungan daripada pelajar-pelajar yang belajar di sekolah yang terlibat dengan badar, kemudian bila mereka melanjutkan pengajian ke tempat-tempat yang saya sebut tadi tu, mungkin tak ada sebelum tu persatuan ataupun badan Islam ni, akhirnya mereka mewujud ataupun idea mereka tu akhirnya tertubuhlah badar. Kemudian dalam suasana hari ini, kalau kita tengok dalam medsos, media sosial, untuk makluman kita semua, saya rasa kita semua ada Facebook, kan? Tapi hasil kajian yang dibuat, Facebook ni hanya dimiliki ataupun dibuka oleh orang yang umur 40 tahun ke atas. Macam kita ni lah kan, umur 30-40 tahun ke atas. Remaja, anak-anak murid kita sekolah yang daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ni, dan juga pelajar-pelajar IPT, rupanya era mereka sekarang, mereka bukan era Facebook. Zaman mereka hari ni, mereka banyak menggunakan Instagram, IG. Dan bila saya tengok dalam IG, rupa-rupanya ada banyak sekolah yang mewujudkan dalam IG mereka itu badar. Nanti siapa yang ada IG, cuba type badar, tengok banyak IG badar ni muncul, dan mereka aktif dalam IG. Pelajar-pelajar ni aktif, mereka menghidupkan IG mereka itu dengan program badar. Saya selalu tengok dalam IG itu program-program yang mereka buat, penglibatan pelajar-pelajar ni dalam IG, yang menunjukkan bahawa badar ni bukan satu badan ataupun persatuan tubuhan biasa, tapi dia adalah satu pertubuhan ataupun persatuan yang penting di sekolah. Bila badan ni penting di sekolah, bermakna kita, ustaz-ustazah, tuan-tuan puan yang menjadi tenaga penggerak kepada badar di sekolah itu, kita adalah orang yang paling penting. Tu jangan ingat kita ni tak penting. Kita adalah orang yang cukup penting dan paling penting di sekolah, kerana kita terlibat dalam mengemudi dan menguruskan badar. Sebab apa? Sebab kita akan jadi penentu kepada perubahan iklim dan cuaca di sekolah. Tapi kita bukanlah Jabatan Kaji Cuaca. Maksudnya, maksud iklim cuaca di sekolah ni, baik buruk perjalanan sekolah, elok tak elok suasana di sekolah, disiplin pelajar di sekolah, semuanya itu ada kesan dan ada kaitan dengan kita sebagai tenaga penggerak kepada badar ni.
Okey, slide seterusnya. Baik, untuk slide yang kedua tu nanti, slide yang kedua, tak bergerak lagi. Kita terus kepada slide yang kedua. Ustaz Ramzi. Okey. Kita ada lebih kurang 18 slide. Saya ingat saya tak nak lama-lama lah. Kita laju-laju sikit kalau boleh. Kita nak habis cepat. Baik, saya baca dulu secara ringkas. Badar adalah tunggak kepada pergerakan dan perjalanan aktiviti agama. Pertama tu agama, ibadah dan juga pembinaan sahsiah pelajar di sekolah dan di asrama. Jadi maksudnya ialah semua program, semua aktiviti yang berbentuk keagamaan, semua aktiviti ibadah ni yang kondak, yang urus, semuanya letak bawah Badar. Tak boleh letak bawah lain. Kecuali kalau sekolah tu tak ada Badar, dia ada Persatuan Pendidikan Islam, contoh kan. Tapi sebab saya sebut dah tadi, kebanyakan sekolah dah ada Badar dan kita semua ni pun memang guru penasihat Badar. Bermakna yang akan urus semua aktiviti ni kita lah. Dan saya pecahkan sebagai contohnya aktiviti ni, dia ada aktiviti harian, dia ada aktiviti mingguan, dia ada aktiviti bulanan dan dia ada aktiviti tahunan. Semua ni, 4 ni, harian, mingguan, bulanan, tahunan ni, semuanya sepatutnya hendaklah diletakkan di bawah Badar, perjalanan aktiviti ni. Kalau kata contoh aktiviti harian apa dia? Kalau sekolah tu ada asrama, bila ada asrama tentu ada musola kan, ada surau, mana solat berjemaah. Di bawah urusan Badar. Pimpinan Badar yang urus sebagai contoh. Program baca Quran harian, baca maksurat, ini boleh buat di bawah Badar. Kalau program mingguan, usrah mingguan, yang diletakkan di bawah Badar yang kita buat sebelum daripada ini. Kita ada buku usrah kan. Kemudian puasa sunat, Isnin Khamis, puasa sunat 3 hari tengah-tengah bulan sebagai contoh. Kuliah maghrib, semua urusan tu di bawah program Badar. Itu yang pentingnya Badar tu. Kemudian program bulanan, apa dia? Pelancaran program bulanan. Kalau ada apa-apa pelancaran yang melibatkan keagamaan, Badar adalah yang urus. Kita yang urus, kita yang kondak. Kemudian kalau nak terbitkan buletin, buletin sekolah, tulisan-tulisan pelajar sebagai contohnya. Kalau boleh biarlah daripada unit Badar. Ceramah bulanan, kita jemput penceramah luar, ustaz-ustaz luar pun urusan tu juga di bawah Badar. Kemudian kalau program tahunan apa dia antaranya? Sambutan bulan kemerdekaan. Tak berapa lama hari lagi nak merdeka. Boleh sambut secara online. Kalau boleh terlibatkanlah Badar. Hari Kebesaran Islam, sambutan awal Muharram, sambutan hijrah, boleh hijrah dan sebagainya. Kita libatkan Badar. Maksudnya ialah seboleh-bolehnya program-program ini biarlah kita yang bernaung di bawah Badar ni, kita yang urus, kita yang libatkan supaya nampak program itu berjalan dengan baik bila kita buat. Sebab dia melibatkan Badar, bermakna dari sudut ikhtilat dan sudut percampuran pelajar kita boleh jaga. Dari sudut benda-benda yang tak sepatutnya dibuat di sekolah, kita boleh selesaikan benda-benda tu. Tak timbul lagi dah perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku di sekolah. Kalau nak buat juga dengan persatuan lain, kita buat bersama. Jadikan itu sebagai program bersama. Tapi kalau boleh biarlah induknya daripada Badar. Ini tugas, kan? Ini peranan dan juga ini tanggungjawab kita kepada sekolah dan juga kepada guru-guru dan juga kepada anak-anak pelajar kita. Sebab itu bila Badar ni berfungsi, dia boleh mempengaruhi, saya sebut tadi kan, mempengaruhi iklim dan cuaca di sekolah. Guru-guru pun kita boleh pengaruhi, maksudnya kita boleh bawa kepada suatu bi'ah yang baik. Kita sebut bi'ah solehah. Pelajar-pelajar pun kita boleh biasakan dengan bi'ah solehah ini. Semuanya daripada cetusan kita. Badar. Itu sebab saya kata kita ni makhluk Allah yang paling penting di sekolah. Walaupun pentadbir itu penting. Tetapi kita kena tunjukkan kepentingan kita itu kepada sekolah dan juga kepada pelajar. Ini peluang yang besar. Yang sepatutnya
kita ambil, kita sebagai guru penasihat Badar. Sebab itu jangan kita jangan kita tawaduk sangatlah Ustaz-Ustazah. Bila pengetua mesyuarat contohlah kan, buat mesyuarat, siapa nak urus? Nak suruh Ustaz Zorif ke? Ustaz Zorif dia tawaduk, bagi cikgu lain lah, dia kata. Bila pengetua buka aja, siapa nak urus, kita angkat tangan. Badar nak urus. Kita tunjukkan. Itulah kesyumulan Islam kita. Itulah yang agama kita ajar. Macam mana Islam ajar kita boleh berada di semua keadaan. Kan? Tu. Okay. Kemudian pembinaan sahsiah pelajar di sekolah dan di asrama. Sahsiah. Dalam bahasa Arab dia syin kan? Syakhsiyatun. Tapi sebab bila dah tukar ke bahasa Melayu dia jadi sahsiah. Macam kalau sah. Sah. Kita tak boleh nak tulis sah tu dengan SH kan, kita terpaksa tulis SAH, sah. Itu dari segi tulisan lah, sebutan bahasa. Sahsiah ni juga perkara yang penting. Sahsiah pelajar ni. Sebab dia juga meliputi sahsiah guru. Dia tak boleh nak fokus kepada sahsiah pelajar juga. Dia akan bawa juga kepada sahsiah guru. Kalau dalam bahasa Inggeris, sahsiah ni, saya tengok dalam kamus tadi, dia kata personality. Kalau salah kena betul ke lah. Awak tak pernah sangat bahasa Inggeris. Kepribadian lah, kalau kita kata dalam bahasa Melayu kan. Kepribadian. Baik, sahsiah ni, dia kaitan dia dengan aktiviti agama, aktiviti ibadah di sekolah ni, dia akan merangkumi pelajar-pelajar kita ni, dia akan merangkumi kepada penampilan fizikal dia. Ni kesan dia. Bila perjalanan Badar ini, semua aktiviti di sekolah tu Badar yang urus, dia akan menghasilkan satu bentuk penampilan fizikal. Sikap, tingkah laku, pemikiran pelajar, perasaan dia, dan hubungan sosial dia. Kita boleh nampak kesan tu nanti. Kemudian dari sudut rohani dia, kerohanian dia, bila dia didahkan dengan aktiviti dan program keugamaan, kita boleh ubah dan kita boleh bentuk. Maksudnya ialah dari sudut jasmani, rohani, dari sudut naluri, akal dia, boleh kita bentuk daripada aktiviti perjalanan Badar di sekolah ni nanti. Luaran dan dalaman pelajar, kita boleh bentuk. Bila luarannya baik, dalamannya baik, maka dua-duanya baik dan elok. Dan pelajar ni tidak akan ada masalah dah. Mudah untuk dididik, mudah untuk diarah dan mudah untuk dibentuk. Dan hasil daripada perjalanan aktiviti agama, ibadah dan juga pembinaan sahsiah ni nanti, kita akan lihat kita boleh bina akhlak pelajar yang elok, yang bagus, yang baik di sekolah. Dan apa lagi? Kita juga akan tengok dan kita akan dapat hasilkan akan lahir pelajar yang elok agama ni. Sebab kita yang didik dia, elok hidupnya, baik perangai dia, akan nampak sifat-sifat takwa dalam diri pelajar itu, dan dia faham tujuan dia hidup, tujuan dia belajar di sekolah. Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 104, cuba kita tengok ayat ni. Ada 4 perkara pada ayat ni. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ni. Saya pecahkan 4 ni. Yang pertamanya, ini untuk kita lah ni, sebagai satu moto kita guna Badar. Allah sebut wal takum minkum ummatun tu, berjuang dalam satu jamaah tu. Kalau di sekolah, wakil kita di sekolah, kita berjuang dalam Badar kan. Okey, itu pertama. Yang kedua, apa tugas kita dalam Badar ni? Ajak pelajar kepada Islam, ajak pelajar kita kepada kebaikan, ajak pelajar kita kepada benda yang sepatutnya yang Islam ajar. Yang kedua. Yang ketiga, wa ya'muruna bil ma'ruf. Kerja kita di pihak Badar ni, kita ajak kepada perkara baik, mengajak kepada kebaikan. Dan yang keempatnya, kita mencegah kemungkaran. Ini antara tugasan ataupun fungsi yang kita kena susun betul-betul, melibatkan program kita di sekolah.
Okey, sembungan itu Badar perlu berperanan dengan aktif dan cergas serta memimpin pelajar ke arah hidup beragama, bersyariat dan cemerlang akademik dan sahsiah dia. Ni, ini antara tugasan kita, peranan kita. Kita didik pelajar supaya mereka ni hidup dengan beragama, hidup bersyariat, dan pelajar ni boleh cemerlang dari sudut akademik dan sahsiah dia. Okay, salah satu aktiviti penting Badar ialah usrah. Ini yang kita nak tengoklah sikit. Salah satu daripada aktiviti penting Badar ini adalah usrah. Biasanya bila orang sebut Badar, dia akan nampak pertamanya usrah lah. Okay. Baik. Sebelum tu, kalau ada apa-apa nak share, nak bincang pun kita boleh tulis siap-siap ni, nanti orang takut terlupa kan. Kalau ada pandangan ke apa, ada tambahan ke, kita boleh bagi, tak masalah. Kita share sama-sama malam ni. Baik, tanpa usrah yang berkesan, saya bold usrah yang berkesan tu, nanti kita tengok slide seterusnya, nanti ada dia punya jawapan dia nanti. Tanpa usrah yang berkesan, Badar akan jadi jumud, dan tidak mampu untuk melahirkan pemimpin pelajar yang berkarisma serta cemerlang akademik. Dia rupanya ada kesan tu kepada penghasilan pelajar di sekolah ni. Dia bukan hanya sekadar tuition ataupun kita tumpukan, fokuskan kepada belajar dan sebagainya untuk pelajar-pelajar ni supaya cemerlang dalam peperiksaan, tapi dalam masa sama dia ada juga benda-benda lain, faktor-faktor lain yang memberi peranan besar dan ada kesan kepada penghasilan kecemerlangan pelajar, dan kita tak boleh nafikan dia ada rekod, dia ada bukti kalau kita cari, insya-Allah. Baik, usrah menjadi medan bagi melahirkan pemimpin pelajar dan juga tenaga pelapis. Ni nak cari pemimpin pelajar di sekolah, kadang-kadang pihak sekolah akan rujuk kepada guru penasihat Badar, siapa calon dia kan. Penolong kandang takbiran ke penolong kandang hem akan tanya juga kepada kita, siapa antara calon yang sesuai untuk dilantik sebagai pemimpin di sekolah, ketua pelajar, ketua asrama kan, pimpinan-pimpinan sekolah dan asrama. Baik, tanpa usrah yang betul, maka kita tak akan dapat mencapai matlamat yang perlu ada kepada kepimpinan sekolah dan asrama. Ni usrah ni kena betul lah. Nanti kita tengoklah nanti. Baik, usrah bukan hanya sekadar majlis ilmu semata-mata. Usrah bukan hanya sekadar majlis ilmu semata-mata. Maksudnya apa dia? Dia bukan macam kuliah maghrib. Dia bukan macam ceramah, dia bukan macam tazkirah. Usrah ni dia adalah aktiviti ataupun program dua hala. Dua hala tu maksudnya nakib seorang dan ahli usrah, anak usrah. Dua-dua pihak ni kena berinteraksi dan kena bercakap. Kalau penceramah aja bercakap. Macam sekarang ni kan, sekarang ni bukan usrah. Sekarang ni pengisian ceramah, saya seorang bercakap. Ustazah, yang lain dengar. Betul tak betul, nanti dululah kan, saya cakap dulu. Tapi bila usrah, kita bagi cadangan, kita bagi pandangan, kita latih dia bercakap. Latih dia bercakap, itulah yang akhirnya menjadikan dia tak rasa takut dah untuk pegang mikrofon. Kita yang dah boleh bercakap ni pun asalnya daripada situ juga dulu. Kita dah latih dan kita dididik, dibentuk daripada usrah yang sama seperti yang kita buat sekarang. Baik. Tapi satu majlis untuk meningkatkan komitmen pelajar kepada Islam dan menghidupkan suasana Islam dalam diri pelajar dan di sekolah. Ayat ni kan. Kita nak menghidupkan suasana Islam tu dalam diri pelajar. Pertama, pelajar tu pelajar Islam, pelajar orang Melayu Islam kan. Memang di Islam. Tapi kita nak menghidupkan suasana Islam tu dalam diri dia. Dengan benda-benda yang saya sebut tadi lah, aktiviti harian, mingguan, bulanan dan tahunan tadi. Dan juga suasana Islam itu wujud di sekolah. Ni. Kalau sekolah agama, memanglah dia dah jaga dah benda-benda yang berasaskan pada Islam. Tapi kalau dia bukan sekolah agama, macam mana? Kalau sekolah tu bukan sekolah agama, macam mana nak menghidupkan aktiviti Islam? Contohlah sekolah SMK yang KAA. Dia ada satu je kelas aliran agama.
Ada antara kita dia mungkin ada macam tu kan. Tapi kalau sekolah agama tak ada masalah dah. SMK memang dia sekolah agama, SMK sekolah agama. Sekolah agama negeri Izzuddin Ta'iyah Sarjana memang sekolah agama. Sekolah saya Abasah memang sekolah agama. Tapi kalau yang bukan sekolah agama, macam mana nak menghidupkan suasana Islam dalam diri pelajar dan di sekolah? Ini satu jihad yang besar kan, satu perjuangan yang cukup besar kalau ada di antara kita ni yang memang sekolah agama, sekolah menengah agama rakyat macam kami, Ustaz Izwan ada tu, Isyariah, sekolah menengah agama rakyat, Islah, Hidayah di Ipoh sebagai contoh kan. Ini antara contoh-contoh sekolah agama rakyat yang masih ada, sekolah menengah masih ada. Macam mana nak mewujudkan bi'ah Islam tu tadi di sekolah, bi'ah solehah tu tadi di sekolah. Kita kalau di sekolah agama, kita tak ada rasa masalah sangat, mudah. Kan? Tapi kalau yang bukan sekolah agama ni, kerja dia tu tak sama dengan kita. Baik, ini jawapan tadi. Jawapan kepada yang saya tulis bold tadi tu, usrah yang berkesan itu, ni dia. Ini jawapan dia. Usrah juga merupakan majlis untuk membincangkan masalah organisasi dan juga program di sekolah. Inilah je kerja usrah. Sebab tadi saya kata usrah ni dia bukan kuliah, dia bukan tazkirah, dia bukan ceramah. Dia perbincangan, dua hala, nakib dengan anak usrah dia. Kalau ada program sekolah, dia bincang. Kalau ada organisasi sekolah yang ada isu, ada masalah apa, dalam usrah ni dibincangkan. Masalah di asrama, program di asrama, usrah ni akan bincangkan. Kemudian majlis untuk membincangkan masalah pelajaran bagi setiap ahli usrah. Nakib dia ada anak buah kan. Jadi kita sebagai guru penasihat badan ni, kita akan pegang nakib-nakib ni, pimpinan badar ni. Dan kita minta pimpinan ini ambil berat anak buah dia. Tengok apa yang ada pada anak buah dia dari sudut pelajaran. Pelajaran anak buah ni kena tengok. Bincang masalah belajar dia. Dan ada tak pelajar ni mempunyai jadual waktu study, jadual waktu belajar dia sendiri. Macam mana dia menggunakan masa dia di asrama, di sekolah tu untuk belajar. Kalau yang duduk di asrama sepenuh masa. Kalau yang berulang pelajar harian, macam mana dia mengagihkan masa dia dengan urusan dia di rumah. Kan? Ni. Ini kena bincang dalam usrah. Kalau ada pelajar kita tak faham satu-satu subjek, kita sebagai nakib, kita bukan tahu semua. Sebagai contoh kan, kita kena pesan pada nakib usrah kita. Kita pesan kepada anak-anak buah kita ni, pimpinan usrah kita ni, supaya ambil tahu akademik adik-adik kita tu, ahli usrah. Di sini banyak membantu dan menyelesaikan masalah belajar sebenarnya. Dan usrah juga menjadi majlis untuk bincangkan masalah peribadi yang dihadapi oleh ahli usrah di sekolah. Ini pun satu lagi isu besar. Kadang-kadang ada pelajar yang mereka malu nak bercerita tentang masalah. Nak jumpa guru, nak jumpa waden, malu. Jadi peranan nakib ini penting. Kita lah yang menjadi menjadi orang penting di sekolah untuk membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah-masalah peribadi. Ada pelajar yang mungkin dia tak cukup duit, sebagai contoh. Duit belanja tak cukup. Jadi nakib dia kena main peranan lah. Macam mana nak selesaikan masalah ahli usrah yang tak ada duit, yang segan nak cerita dia tak ada duit, sebagai contoh kan, ada masalah. Ataupun ada masalah hubungan dengan kawan-kawan, kawan-kawan sekelas, kawan-kawan asrama, masalah Adam dan Hawa sebagai contoh. Ini pun masalah besar di sekolah, isu besar. Masalah surat cinta, ini masalah-masalah yang kita biasa berlaku. Masalah skodeng, kalau berlaku kan, tahu skodeng. Saya dulu tak tahu skodeng ni, rupanya pelajar ni banyak mana bahasa ni. Okey, kemudian masalah keluarga dia, mungkin ada pelajar kita ni ada masalah keluarga, tapi dia tak nak cerita sebab bagi dia itu masalah peribadi. Jadi usrah ini menjadi medan untuk kita bantu dan untuk kita selesaikan isu-isu yang berlaku kepada pelajar di sekolah dan juga di asrama. Okey, seterusnya. Usrah juga berperan penting untuk mengeratkan dan menguatkan ukhuwah Islamiah, hubungan persaudaraan di kalangan setiap pelajar dalam kumpulan usrah masing-masing. Ukhuwah Islamiah ni, bila kita susun program usrah ni,
ataupun program badar ni, daripada usrah tu nanti kita boleh wujudkan program puasa sunat sebagai contohnya. Nakib dengan ahli usrah, bila dia buat program puasa sunat, bersahur dan iftar, buka puasa itu pun dia boleh buat secara bersama, ikut kumpulan usrah sebagai contoh. Study group, wujudkan study group di asrama, di sekolah melalui kumpulan usrah. Kalau sekiranya ahli usrah tu satu batch, satu tingkatan, lagi senang, lagi mudah nak dikondak, nak diurus oleh nakib dia, oleh abang ataupun kakak dia, yang menjadi nakib kepada adik-adik ni, pelajar-pelajar ni. Dan kita sebagai guru penasihat, kita tak ada masalah. Kalau ada masalah apa-apa, kita pegang terus nakib yang kita tanya. Yang keduanya, kesilapan nakib dan ahli usrah dalam memahami fungsi usrah di peringkat sekolah menyebabkan perjalanan usrah menjadi lesu dan tidak bermaya dan tidak memberikan apa-apa kesan kepada peribadi ahli usrah, nakib, dan juga peningkatan kecemerlangan akademik di peringkat sekolah. Usrah jadi lesu dan jadi tidak bermaya. Baik, apa maksud kesilapan nakib dan ahli usrah ni dalam memahami fungsi usrah ni? Antaranya kadang-kadang nakib ni dia tak dapat tackle hati ahli usrah. Ini pun masalah juga, isu juga. Nakib sepatutnya dia boleh sentuh hati tu, dia boleh timbulkan satu perasaan dalam diri ahli usrah, anak-anak usrah dia kan, dengan nakib. Kemudian sebagai contoh lah, sekarang ni bukan contoh kan, memang realiti sekarang, kita dalam suasana norma baru ni, kita dah tak ada dah perhubungan nakib dengan ahli usrah ni secara bersemuka. Kita sebagai guru penasihat badar pun dah tak boleh nak jumpa nakib pun secara bersemuka. Jadi apa nak buat? Dan dengan keadaan hidup norma baru ni, kita terpaksalah berhubung dengan cara baru. Gunakanlah grup WhatsApp yang ada, Telegram, IG, Facebook dan sebagainya. Kita manfaatkanlah kemudahan yang ada tu. Jalankanlah juga program-program ni walaupun tak sama macam yang sebelum daripada ini. Dan kita tak boleh nafikan bahawa suasana kita sekarang ni takkan jadi macam dulu dah. Tahun 2018-19 dulu tak ada dah. Jangan fikir nak kembali seperti dulu dah, tak ada dah. Dalam tempoh 2 tahun ke 3 tahun ke depan ini, kita terpaksa lalui kehidupan normal baru. Tahun ini pun belum tentu lagi pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 4 balik ke sekolah. Kalau ikut kementerian KPM, 1 Oktober ni hanya pelajar tingkatan 5 je. Jadi kalau nak buat usrah pun, usrah untuk pelajar SPM, kena fokuslah kepada apa yang perlu. Naikkan balik semangat mereka untuk belajar, kuatkan semangat mereka untuk ambil SPM kan, sebagainya. Dah lama sangat PDPR di sekolah. Kita kena ubah cara lah dengan suasana apa yang ada di sekolah. Sebab itu disebut kat situ peningkatan kecemerlangan akademik di peringkat sekolah. Ni dalam tulisan yang saya papa di sini kan. Bila usrah ni lesu, dia juga akan jadi kesan kepada penghasilan kecemerlangan akademik di peringkat sekolah. Maknanya dia bukan hanya sekadar anak-anak usrah ni, pelajar ni hebat dari sudut solat, dari sudut ibadat kan, dari sudut tutup aurat, tapi kesannya juga kepada akademik pelajar tu sendiri. Kita dah boleh nampak kan, betapa pentingnya guru penasihat badar, betapa pentingnya badan dakwah dan kerohanian itu sendiri di sekolah. Bila kita ambil peluang dan ambil kesempatan yang pihak sekolah beri pada kita untuk kita mencorakkan suasana hidup di sekolah. Okey, seterusnya pengertian usrah. Ini saya rasa saya tak baca lah ni. Kita pun dah tahu dah, usrah tu maksudnya keluarga, kumpulan individu yang beriman kepada Allah, tolong menolong antara satu sama lain dan memahami dan menghayati Islam. Okey, teruslah, ingat ni terus, tak ada apa ni. Pengertian usrah yang sama juga, sambung daripada usrah tadi ni pun kita tengok sikit lah. Usrah merupakan medan tarbiyah dalam usaha membentuk generasi pelajar yang mempunyai sifat itqan dan sentiasa istiqamah dalam setiap perkara.
sifat itqan tu, bersungguh-sungguh dalam kerja buat mereka, dalam pelajaran, dalam apa juga perkara, dan mereka sentiasa berterusan buat perkara tersebut. Maknanya dia bukan rajin sekejap, tapi dia boleh buat terus. Kemudian usrah ni dapat jaga dan menyelaraskan fikrah setiap pelajar di sini. Kita nak fokus di sini pada fikrah ni. Fikrah setiap pelajar di sekolah. Maksudnya kita nak melahirkan satu fikrah sahaja. Pihak sekolah, kita sebagai guru penasihat badar, nakib dan ahli usrah. 4 pihak kan. Pihak sekolah, guru penasihat badar, guru badar, pimpinan badar dan juga ahli usrah. Dia cantiknya kalau pimpinan badar ni dalam masa sama, dia juga antara orang penting di sekolah dan di asrama. Senang nak urus. Kalau dapat dilibatkan, cuma mungkinlah bebanan kerja lah kan. Kalau di antara ahli jawatankuasa badar tu, dia juga terlibat dengan di sekolah, pengawas sebagai contoh. Dia juga terlibat dengan organisasi di asrama. Cantiklah, dia nak susun fikrah ni mudah. Ni kan. Ataupun dia, kalau dia tak jadi pimpinan di sekolah di asrama pun, tapi dia boleh bekerjasama dengan setiap jawatankuasa yang ada tu, untuk selaraskan fikrah pelajar di sekolah, supaya sentiasa bersatu hati dan mempunyai kebersamaan dengan pihak sekolah. Maksud satu fikrah yang saya nak terangkan di sini ialah bila kita beri arahan kepada pimpinan pelajar ni, badar dan sebagainya, mereka terus patuh dengan arahan itu tanpa banyak soal, tanpa banyak tanya. Maksudnya dia ada walak kepada kita dan dia ada walak kepada pihak sekolah. Itu mudahlah kerja kalau kita ada sikap macam itu. Baik, yang kedua, sifat kebersamaan dengan pihak sekolah ni. Ini penting juga ni. Ini cukup penting. Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kena. Kena elakkan daripada berlaku pertembungan antara kita dengan pihak pentadbiran sekolah. Kita guru penasihat badar, kan? Kita yang pegang pimpinan pelajar, pimpinan badar, pegang anak-anak pelajar ni, dengan usrah, dengan aktiviti keagamaan. Tiba-tiba berlaku pertembungan antara kita dengan pihak pentadbiran sekolah. Ni bahaya Ustaz-Ustazah sebab kalau berlaku benda ini, dia akan menyebabkan cuaca buruk di sekolah. Kan? Tadi saya sebut kan, cuaca dan iklim sekolah. Hujan ribut di sekolah tu nanti, puting beliung, kan? Bencana alam di sekolah. Susah nanti. Sebab ini bagi kami lah di peringkat mursyid badar, ini perkara yang menjadi satu pantang larang paling besar. Bila berlakunya pertembungan antara pihak badar dengan pihak pentadbiran sekolah. Kita betul ke, kita salah ke, kita kena pastikan hubungan baik kita dengan pentadbiran sekolah, pengetua, penolong kanan ni, warden asrama ni sebagainya kan, kena berada dalam keadaan baik 100% sepanjang tahun, supaya kita tak susah nanti nak uruskan program, nak buat apa-apa kita tak susah. Dan kita kena bergerak bersama seiring dengan pentadbiran sekolah. Kalau kita lawan pentadbiran, bukan kita yang untung, kita yang rugi. Betul kan? Kalau kita bertembung dengan pihak pentadbiran sekolah, bertembung dengan pengetua, bertembung dengan penolong kanan HAM. Badar ni dia banyak dengan HAM. Penolong kanan HAM, setiausaha HAM, ketua warden. Bertembung dengan 3 ni, mati kita. Kalau kita guru penasihat badar, tapi dalam masa sama kita orang pentadbiran, itu yang cerita. Ataupun kita guru penasihat badar, kita ketua warden, mudah kerja kan. Kita bos, kita ketua, senang. Kalau kita setiausaha HAM sebagai contoh, kalau ada sekolah yang ada setiausaha HAM, kita penolong kanan HAM, kitalah guru penasihat badar, senang kerja. Mudah nak dapat peruntukan, mudah nak buat program. Saya cakap ni berdasarkan kepada pengalaman. Pengalaman kita, pengalaman kawan-kawan, pengalaman sahabat-sahabat kita, ini yang berlaku di sekolah. Ada sekolah, sebagai contoh kan, ada sesetengah sekolah pengetua tak suka dengan badar, allergic dengan badar. Ada setengah sekolah pentadbiran dia tak senang hati dengan badar. Bukan di Perak lah, di tempat lain, di Papua New Guinea kot. Kita tak nak itu berlaku.
Kalau itu berlaku, kita susah. Kita nak buat program, nak guna duit sebagai contoh, nakkan peruntukan kan. Bila kita buat kertas kerja sebagai contoh, nak buat program apa di sekolah, nak pakai duit, tiba-tiba pihak sekolah, pentadbiran sekolah kata tak ada duit. Kita pula kena cari duit sebagai contoh, susah. Ataupun program kita tak dibenarkan dibuat, ataupun kita nak buat mukhayyam di peringkat sekolah sebagai contoh kan, tak diizinkan, tak dibenarkan, susah. Ataupun kita nak menyertai program anjuran sekolah lain, dan kita nak bawa pelajar kita keluar, nak hantar pelajar kita ke intim sebagai contoh, sekolah tak benarkan, kerana allergic dengan badar. Siapa rugi? Sekolah rugi, kita rugi, pelajar kita pun rugi besar sebab tak dapat nak ikut program. Dari sudut kurikulum dia rugi, dia tak dapat sijil. Dari sudut input ilmu dia, dia tak dapat tambahan ilmu. Dari sudut hubungan baik dia dengan kawan-kawan sekolah lain, dia tak dapat jumpa lah, rugi dia. Kita tak nak itu berlaku. Sebab itu sama-samalah jaga, bina hubungan baik dengan pengetua, penolong kanan kan? Jangan bergaduh, jangan bersengketa dengan pentadbiran. Saya teringat satu kisah lah, contoh cerita ni diceritakan sendiri oleh Tok Guru kita, Syekh Muhammad Nur Mansur Al-Hafiz. Waktu itu Syekh Mak Nur menjadi pengarah jaib. Kami ada beberapa program dengan beliau. Ada satu isu waktu itu, kalau Ustaz Khairil masih ingat sebagai contoh, saya tak ingat tahun bila masa itu. Isunya isu kecil aja, isu songkok hitam dengan kopiah putih kan, lepas putih ni. Ada di antara ustaz-ustaz kita ni allergic dengan songkok hitam waktu itu, tak nak pakai songkok hitam. Bila ada program rasmi, dia tak boleh pakai kopiah putih, dia kena pakai songkok hitam, kan. Jadi Syekh Mak Nur tanya kenapa tak nak pakai songkok hitam. Itu je Syekh Mak Nur tanya, sebagai contoh kan. Macam-macam alasan dia bagi. Syekh Mak Nur jawab mudah aja. Boleh tak kalau kita kurangkan bagi orang marah dengan kita? Lembut je ayat dia. Kurangkan buat orang marah dengan kita. Kalau kita pakai kopiah putih orang marah, tapi kalau kita pakai songkok hitam orang tak marah. Pakai songkok hitam kata. Kan? Nanti habis program kita buka lah songkok hitam, pakai balik kopiah putih. Mudah je kan. Buat satu benda yang menyebabkan orang marah dengan dia. Saya dengar tu saya senyum ayat tu. Buat sesuatu yang pihak sekolah ataupun pentadbiran kurang marah dengan kita. Sahabat-sahabat semua, Ustaz-Ustazah, saya ni bercakap ni berdasarkan kepada pengalaman saya. Pengetua di Abbasiyah, yang kenal saya kan. Saya baru jadi pengetua, baru ini bulan 8 baru 8 bulan. Saya ditakdirkan jadi pengetua waktu COVID-19 ni, macam mana kan. Pengetua lama nak pencen, tak nak sambung, tak apalah saya tu. Pujuk juga, Sarami dengan pujuk. Okey, sebelum tu saya fikir pentadbiran. Jadi saya pegang HEM. Saya pegang HEM, ini cerita kongsi sikit pengalaman. Saya pegang HEM, saya kata pada HEM saya, Ustaz Azhar, Ustaz, saya nak pastikan badar di sekolah berjalan, antaranya usrah kan. HEM ikutlah arahan, bila kita yang keluar kat arahan. Kalau Ustaz tak nak buat tak apa, kami akan susun, kami akan buat. Kalau Ustaz tak mampu nak buat, tapi bagi laluan. HEM lagi seronok bila dengar macam tu kan. Saya pun lantik teamwork, lantik guru penasihat badar Ustaz Rumal Syafiq, dan buatlah beberapa arahan, dan kita pun susun program usrah badar, program-program asrama. Alhamdulillah, mudah kan, tak ada masalah. Kalau kita sendiri yang keluarkan arahan kan, kita sendiri yang nak supaya program usrah tu berjalan di sekolah. Untung tuan-tuan kalau ada di kalangan pentadbiran ni memang dia suka dengan usrah, dia suka dengan badar. Untung mudah kita nak buat program, mudah kita nak buat aktiviti. Dan kena jagalah, kena jaga hati perasaan mereka kan, kena jaga benda-benda yang tidak menyebabkan timbul konflik. Ni satu lagi, saya nak pesan juga, kalau sekiranya ada isu antara pihak pentadbiran dengan kita jangan bawa cerita ni kepada pimpinan badar. Kadang-kadang itu kesilapan juga tu, kita terlepas kan, kita tak perasan. Kita cerita dengan pimpinan badar ke pimpinan asrama, pimpinan sekolah, pihak sekolah tak nak, pihak pentadbir
tak nak bagi peruntukan, macam-macam lah perkara yang berlaku. Sebab ini akan menyebabkan timbul krisis nilai dan krisis kepercayaan daripada pimpinan pelajar ni kepada pihak pentadbiran sekolah pula. Punca daripada kita. Ni. Jadi kalau ada isu, ada masalah, kita simpan dalam hati lah. Kita kena banyak sabar lah. Hiburkanlah hati kita dengan ngaji Quran ke, dengan baca Quran kan. Antaranya tengoklah dalam surah Fusilat tu ayat 30 sampai ayat 36 tu. Baca selalu ayat tu. Saya selalu pesan kepada kawan-kawan, kalau hati tu rasa susah, bacalah ayat tu. Quran ni tak kisah baca mana-mana je kan. Tapi antaranya ayat-ayat tu boleh memberikan ketenangan pada kita. Yang mudah untuk kita bergerak. Tak timbul lagi rasa risau, rasa susah hati. Okey. Ada satu pepatah Arab. Kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Maksud dia apa? Jadi seperti dua tangan ni apa ni? Maksudnya tangan ni boleh bersalam, tangan boleh bersentuh dengan elok kan. Bukan tangan tu boleh bertampur tak. Maksudnya tangan tu kita boleh gunakan untuk saling rapat antara satu sama lain. Seolah-olahnya satu tangan tu kita, satu tangan itu pihak pentadbiran. Jangan jadi seperti dua telinga, nampak macam dekat tapi tak boleh nak disatukan, tak boleh nak dirapatkan. Tu. Kemudian kita bekerjasama lah dalam perkara yang kita sama-sama setuju, dan kita berlapang dada bermaaf-maafan dalam perkara yang kita berbeza, berselisih. Itu lebih baik supaya kita selamat dan tidak timbul sebarang konflik antara kita dengan pihak sekolah. Okey, kemudian kesimpulannya, usrah adalah satu proses untuk kita ikat hubungan yang lebih erat dan lebih mantap di kalangan ahli usrah dan pelajar itu sendiri untuk melakukan semua gerak kerja yang ada di dekat sekolah dan asrama yang amat mencabar. Okey. Semua gerak kerja, maksudnya apa dia? Bila kita bagi arahan kepada pelajar, kepada pimpinan badan sebagai contoh untuk buat program, mereka boleh buat semua program, semua urusan tersebut dengan mudah. Jadi kita tak susah. Kita cuma memantau, kita cuma melihat perjalanan dan pergerakan pelajar, itu saja. Kita tak terteruk dah. Kan, bila kita ada hubungan baik dengan pimpinan badan, dengan pihak sekolah, dengan pelajar-pelajar tadi. Dan nakibnya pun boleh berperanan dengan baik. Pimpinan badan boleh berperanan dengan baik, nakib usrah pun boleh pegang anak buah dengan elok. InsyaAllah mudah urusan. Kemudian setiap ahli usrah akan lahir dalam diri mereka sifat saling tegur-menegur antara sesama ahli. Bila ahli usrah ni dah ada hubungan yang rapat, hubungan yang baik, mudah nak tegur dan mudah nak nasihat antara satu sama lain. Ada sifat kasih sayang. Ini kena faham, kasih sayang ni lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, bukan lelaki perempuan kan? Dan akan mewujudkan budaya saling nasihat-nasihati antara satu sama lain. Mudah dah urusan, kita tak susah dah. Ada kesilapan sikit, dia boleh tegur dengan lembut, tegur dengan baik. Jadi tak timbul lagi dah isu nak buruk sangka, isu nak gaduh dan sebagainya, tak timbul dah di asrama, di sekolah. Kemudian kemudian yang seterusnya, usrah juga akan menghasilkan dan mewujudkan sifat tolong-menolong ni. Sifat tolong-menolong antara sesama ahli, dan menghasilkan kemanisan hidup secara berjamaah di sekolah, di asrama. Okey, bila kita kata sifat tolong-menolong ni, tak akan lahir lagi dah di kalangan pelajar, di kalangan nakib, dan kita sama kita pun kedekut, bakhil. Tak timbul lagi dah isu kedekut, isu bakhil, kedekut duit, kedekut tenaga, kedekut buah fikiran ni tak akan berlaku dah. Bila ada ahli usrah yang bermasalah sebagai contoh, tak perlu tunggu nakib, kadang-kadang di kalangan ahli usrah dia dah boleh tolong ahli usrah dia. Ini kita nak wujudkan ni. Nakib dengar khabar je, ada seorang ahli usrah bermasalah, tapi ada ahli usrah yang lain hantar bantuan. Contoh sekarang lah, macam COVID sekarang, bila ada rumah kena kuarantin, siapa yang nak tolong ahli rumah yang kena kuarantin? Kalau di pekan, di taman, di kampung, di komuniti, siapa nak tolong? Orang di rumah tu tak boleh keluar. Ni contoh konsep usrah. Maknanya jiran dia ataupun pimpinan di kawasan tersebut
pihak masjid, pihak surau yang ada tanggungjawab untuk membantu, untuk menolong. Itu kena kuarantin. Kalau yang kena kuarantin tu pula positif sebagai contoh. Ini sebagai contoh kan, suasana sekarang. Lagi besar tanggungjawab, lagi besar peranan nak membantu dan nak menolong. Jadi kalau kita di peringkat sekolah, dekat Sarawak, itulah antara tugasan, antara kerja-kerja yang kita akan usahakan, kita akan buat untuk sama-sama mewujudkan suasana yang baik, iklim yang baik di sekolah tu tadi. Baik, seterusnya matlamat usrah. Di sini ada sebanyak ada sebanyak lebih kurang 15 matlamat usrah. Saya laju-laju lah. Yang pertama tu kita baca sendiri lah kot. Ini matlamat usrah ni kita dah biasa buat lah ni. Tapi apa pun matlamat yang kita nak wujudkan di sekolah ataupun di asrama kita melalui badar dengan pelaksanaan usrah ini, semuanya membawa pelajar kita kepada mendekatkan diri kepada Islam, menjadi anak murid pelajar yang beramal dengan ajaran Islam, dan juga menjadi pelajar yang cemerlang dalam akademik ni. Ini nombor satu tu. Nombor dua, taat. Ahli usrah ni jadi manusia taat kepada Allah, hormat guru, rakan-rakan pelajar, dan sayang sekolah. Bila dah sayang sekolah, tak timbul lagi dah vandalism, kan, rosakkan harta benda sekolah, katil sekolah rosak, tilam sekolah kena bakar, kan, dinding asrama sekolah kena conteng dan sebagainya. Tak timbul lagi dah. Loker bermasalah, tak timbul masalah. Itu. Seterusnya, terus lagi lah. Yang keempat dan yang kelima, kita tengok yang keempat tu, mentaati peraturan serta disiplin sekolah. Ni. Ini juga suatu perkara yang kita kena ambil berat. Peraturan dan disiplin sekolah. Kita nak mengurangkan isu disiplin di sekolah, isu buli sebagai contoh. Ni. Mana-mana sekolah isu buli ada. Saya pun, mak ayah boleh ngadu isu buli ni kadang pening juga kan. Ni bukan mana bila saya pengetua ni, saya Musyid Badar ni tak ada isu. Semua sekolah ada isu. Cuma banyak sikit, berat tak berat, itu je. Ada sesetengah tu sampai jadi kes polis. Polis datang ke sekolah, kita dah ngeli kepala dah. Nampak baju polis datang masuk sekolah pun dah rasa nak demam dah. Siap berdoa, ambuh kiri kanan. Janganlah timbul isu, timbul masalah. Tapi itulah realiti yang berlaku. Di sekolah ni kadang-kadang tak sunyi daripada isu dan masalah. Tapi bila kita dapat susun program usrah badar ni dengan baik, sekurang-kurangnya kita harap isu buli, isu vandalism, isu Adam dan Hawa yang saya sebut tadi tu, kita dapat selesaikan dengan baik. Nak bersih 100%, wallahualam lah. Tuan-tuan ustaz-ustazah lebih tahu dengan bi'ah di sekolah, dengan keadaan di sekolah masing-masing kan. Tapi sekurang-kurangnya bila kita wujudkan badar ni dan dengan keberadaan badar di sekolah, kita kena percayalah masalah disiplin ini kita boleh kurangkan bila kita dapat buat benda-benda atau perkara yang saya sebut tadi kan. Itu sebagai contoh. Seterusnya yang ke-6, 7, 8, 9 tu 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni, ini pun sama juga supaya fikiran dan tindak selari dan selaras dengan apa yang diajar oleh Allah dan Rasul berkaitan dengan peraturan tertentu sekolah. Ini pun tadi kita dah sebut. Lazimkan diri dengan biasakan diri dengan Al-Quran dan hadis. Ini memang kerja kita lah. Inilah antara matlamat utama penubuhan badar di sekolah. Nak biasakan pelajaran Al-Quran dan hadis kan. Wujudkan saf kepimpinan pelajar dan pegawai sekolah yang tersusun rapi dan teguh. Ini pun antara tugas kita. Saya sebut tadi, biasanya pihak pada sekolah dia akan rujuk kepada kita sebagai contoh. Nak cari pimpinan sekolah, nak cari pimpinan pelajar. Lahirkan usrah dan pelajar mempunyai sifat ikhlas dalam dirinya hanya kepada Allah Ta'ala dan setiap amalan dan perbuatan. Ini pun antara perkara yang akan terhasil daripada program badar yang kita buat secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Seterusnya 10, 11, 12, 13 kita nak habiskan cepat.
dah 10-20 dah. Baik, ukhuwah, kasih sayang dah sebut dah ini antara matlamat usrah. Budaya nasihat menasihati pun dah sebut dah tadi. Cintakan agama Allah, okey. Uji bakat dan kepala ahli usrah masing-masing dan bagi tugas mengikut bakat dan kemampuan ahli. Satu lagi, sebelum saya terlupa, usrah ni usrah ni juga di samping dia program akademik yang bincang-bincang itu, satu lagi kita boleh selitkan permainan dengan pelajar-pelajar ni. Ini juga antara aktiviti ataupun antara program usrah yang kita boleh susun. Ada beberapa buku, kalau kita tengok di kedai-kedai buku tentang usrah ni, dia dah bagi dah ada satu buku, saya lupa nama buku tu, program-program ataupun aktiviti yang boleh dibuat dalam program usrah. Kita ada buku usrah yang Jaib keluar tu, tapi buku itu lebih kepada pengisian kan, tauhid, fiqh, sirah, tajwid, apa lagi, hadis dan sebagainya kan. Dalam buku itu tak ada tajuk aktiviti, tak ada. Ni pandai-pandai kita lah, kita sebagai guru nasihat, kita fikirkan apa aktiviti lain yang kita nak bawa kepada pelajar. Okey. Kemudian 14-15 ni, memahami peribadian itu usrah dengan lebih dekat. Kita tahu pelajar ni rajin ke, malas ke, pemurah ke, kan, bakhil ke, sabar ke, pemarah ke, penakut dan sebagainya. Kalau zaman saya dulu diuji, ustaz suruh duduk kat tempat gelap, tutup mata, kan. Itu kawan-kawan ngusik, dicucuk dengan kayu, cucuk belakang kita, kan, baling dengan batu, nak timbulkan rasa takut. Kita ni penakut ke tak? Kita ni berani ke tak? Diuji dengan sifat marah. Kalau bahasa sekarang prank, diuji. Itu rupanya itu satu ujian. Kita ni marah ke tak? Kita ni sabar ke tidak? Kita sebagai nakib, sebagai contoh, sabar ke tidak? Baik. Tapi dalam masa sama, kita jangan fokus kepada nakib dan ahli usrah. Kita sendiri. Ni. Nombor 14 ni kena tengok. Kita ni rajin tak nak memimpin badar yang diamanahkan kepada kita? Ke kita malas nak buat program? Kita ni pemurah tak? Duit ada kan? Kita ni pemurah tak nak belanja pimpinan usrah kita, burger ke, nasi ke apa ke? Tu. Kita ni sabar tak dengan kerenah pihak sekolah, kerenah pelajar ni? Kita ni pemarah ke, penakut ke dan sebagainya kan? Ini pun kena juga pada diri kita. Yang ke-15, melahirkan bakal pimpinan di peringkat sekolah dan juga bakal nakib yang terdiri daripada pelajar yang benar-benar layak, jujur dan ikhlas. Antaranya kita latih dia, boleh tak jadi imam solat di surau. Kalau dia dah boleh jadi imam, bermakna dia juga boleh jadi pemimpin, boleh jadi nakib, boleh jadi pemimpin di asrama dan di sekolah, insya-Allah. Baik, seterusnya, okey, habis dah. Itu antara yang saya dapat masukkan dalam teks kita malam ni. Ada 15 tu matlamat usrah. Kalau sekolah kita ada tambah lain, kita buatlah. Nanti insya-Allah slide ni nanti Ustaz Ramzi boleh sharekan kepada ustaz-ustazah semua terus insya-Allah slide ni kita boleh guna di peringkat sekolah nanti. Baik, sejarah usrah ni pun sama, kita dah tahu. Jadi boleh lajulah. Ini kita tak payah sentuh dah. Kita dah faham dah. 2 slide sejarah usrah ni Ustaz Ramzi tolong lajukan. Kita nak ambil yang terakhir ni, yang last sebelum saya tutup. Satu penegasan mengenai usrah. Ada 3 muka surat ni, 4 muka surat. Okey. Proses tarbiyah di sekolah adalah satu proses pendidikan dan pembentukan yang bukan semata-mata satu proses pembelajaran ilmu. Ini kita kena jelas. Tarbiyah ni, ianya adalah satu bentuk pendidikan dan juga pembentukan. Bukan hanya sekadar untuk kita bagi pelajar ni ilmu berdasarkan pada buku teks, tapi kita juga nak didik, nak tarbiyah dan nak bentuk hati dan juga sikap manusia ni, anak-anak usrah kita. Usrah adalah merupakan satu medan di mana ahlinya bersama menjalani satu proses pembentukan yang dibina di atas semangat ukhuwah Islamiyah. Ini kita cerita tentang ukhuwah, bagaimana kita nak bentuk
persaudaraan Islam itu dalam diri kita dengan pimpinan dan juga dengan anak-anak usrah, pelajar-pelajar. Rapat hubungan di kalangan usrah menyebabkan kadang-kadang lebih akrab dan lebih rapat daripada hubungan saudara sekeluarga. Itu kita tak nafikan. Okey, seterusnya. Slide seterusnya, istilah usrah. Okey, ini pun sangat tak apa, ini pun kita dah tadi. Terus je lah ya. Penekanan dan penjagaan usrah mencakupi satu bidang yang luas dan menyeluruh. Ini pun kita dah bincang dah tadi. Terus laju sikit. Ni. Usrah satu unit terpenting dalam organisasi sekolah, memerlukan satu bentuk penyusunan yang rapi. Ini kita harap sangat. Kami di Mursyid Badar, kita berharap supaya ustaz-ustazah di sekolah boleh wujudkan satu bentuk penyusunan yang rapi, satu bentuk tanzim yang cantik, yang terbaik di peringkat sekolah. Organisasi yang kemas dan tersusun, kita ada takwim, kita ada jadual dan sebagainya. Ini sekolah masing-masing lah boleh susun, berpandukan kepada suasana di sekolah, apa yang perlu dan apa yang penting untuk diadakan ataupun untuk dijalankan di sekolah melalui badar. Ini tugasan kita lah. Sebab itu kadang-kadang Ustaz Khairil kadang minta laporan bila ada perjumpaan kan. Dan kita kena ingat, bila tanzim kita ni tersusun, insya-Allah kita boleh menghasilkan suatu perjalanan badar yang terbaik di sekolah kita. Yakin dan percayalah kita dapat membantu sekolah kita supaya sekolah kita ni dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang baik, pelajar-pelajar yang berakhlak, pelajar-pelajar yang ada sasiah, ada kepribadian. Sebab pelajar ni esok lepas habis di sekolah dia akan sambung di pusat-pusat pengajian. Sebagai satu contoh, anak murid saya dulu, bekas anak murid, lepas dia habis di Abbasiyah SPM, dia sambung ke UiTM Seri Iskandar. Ustaz di UiTM ni rupanya dia ada maklumat pelajar. Dia ada maklumat anak murid saya ni. Bila dia buka maklumat pelajar ni, dia tengok bekas ketua, dia pernah jadi ketua pelajar. Dia terlibat dengan badar di sekolah. Dia panggil pelajar ni, nama dia Saiful Asfi masa tu, pelajar ni. Dia panggil, awak boleh jadi imam katanya. Dah dia ni badar kan. Boleh Ustaz, awak jadi imam, awak kena jaga surau kita. Bukan maksud jaga surau tu jadi tok siap. Program surau kena uruskan. Jadi dia dah diberi amanah dan dia dah ada pengalaman di sekolah sebagai pimpinan badar. Bila dia pergi ke UiTM itu di Seri Iskandar waktu itu, dia uruskan uruskan program surau. Jadi pihak ustazah ni tak ada masalah dah. Dia tengok cantik kan, apa yang student pelajar ni boleh buat program dan boleh buat kertas kerja, boleh susun perjalanan aktiviti sekolah, aktiviti surau di UiTM tu dengan baik. Sampaikan dia cerita pada saya, daripada pelajar student di UiTM tu yang surau tu tak berapa ramai, akhirnya mereka boleh tarik student-student dan pelajar-pelajar ni, sebab di sana saya tak pastilah solat tu wajib atau tidak kan. Jadi macam mana cara nak pastikan supaya pengimarahan surau tu ada berlaku di tempat dia. Jadi dia menggunakan pengalaman dia waktu di sekolah. Ini pilihan usrah yang penting supaya keberkesanannya dapat menguntungkan pelajar dan sekolah. Pelajar kita untung bukan setakat untung di sekolah, tapi bila dia sambung belajar, dia juga dapat mengaplikasikan pengalaman di sekolah itu dibawa ke tempat di mana dia belajar. Berbeza dengan pelajar yang langsung tak terlibat dengan aktiviti badar, tak terlibat dengan kepimpinan sebagainya. Bila dia bagi jawatan, apa jadi dengan pelajar ni? Ini pada ada contoh anak murid saya. Bila dia bagi jawatan, menolak. Bagi jawatan tolak. Akhirnya, bila dia dapat menyambung pengajian daripada Abbasiyah, dia sambung ke Universiti Malaya, Nilampuri. Cawangan di Nilampuri masa itu, kos syariah, dia bagi jawatan setiausaha. Tulis surat pada saya. Zaman itu tak ada lagi telefon. Telefon handphone ni belum ada ke? Macam mana? Saya lupa dah. Tulis surat pada saya minta tolong. Contoh kertas kerja. Contoh buat minit mesyuarat. Dia kena jadi setiausaha. Ni. Saya senyum lah baca. Kan? Tapi saya hantar lah. Contoh minit mesyuarat, contoh kertas kerja saya hantar pada dia.
Tapi perlilah sikit. Itulah dulu bagi jawatan tak ada kan. Baru dia sedar, baru dia rasa pentingnya dan perlunya sedikit sebanyak dia ada jawatan di sekolah dulu. Baru dia rasa dia tak ada pengalaman. Tapi akhirnya dia belajar lah. Dan alhamdulillah hari ni jadi orang penting pula. Orang hebat. Di Jaib sana. Ada di Jabatan Ulama Islam. Baik, usrah satu unit terpenting dalam organisasi sekolah memerlukan satu bentuk penyusunan rapi kerana meyakini bahawa kebenaran yang tidak tersusun rapi akan diatasi oleh kebatilan yang tersusun. Ni, kita di pihak yang benar, betul. Kita bukan orang salah. Kita bukan orang sesat. Kita memang, badan ni memang program satu badan, satu persatuan yang memang lillahi ta'ala. Allah halal di sisi Allah. Senang cerita. Tapi kalau kita buat program tu tak tersusun, perkara-perkara batin ni akan mengalahkan kita. Itu patah tu kata apa? Al-hikmatu bila nizam yaghlibuhu al-batil bin nizam. Betul itu. Bila sesuatu program itu tidak dibuat dengan tersusun, dengan kemas, dengan elok, dengan baik, organisasi itu sambil lewa ataupun tak berapa cantik, maka dia akan kalah. Orang yang mengalahkan tu kan kadang-kadang kita balik yang menyebabkan program itu nampak tak jadi, nampak tak baik. Maka sebab itu perjalanan usrah hendaklah diawasi sepanjang masa agar keberkesanannya dapat menguntungkan pelajar dan sekolah. Jadi saya rasa itu sajalah antara yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada perkara-perkara yang kita boleh kongsi bersama. Ada perkara yang boleh kita kita wujudkan di sekolah kita itu, dan kita dapat memastikan perjalanan usrah ini berjalan dengan lancar. Dan kita faham dengan suasana pandemik COVID-19 sekarang ni memang kita terkesan banyak aktiviti yang kita tak boleh nak buat, tapi kita nak buat macam mana? Ini wakil dia, ini suasana dia sekarang. Tapi kita kena olah, kita kena bawa kepada suasana baru sekarang. Buatlah usrah secara online. Buatlah program-program yang boleh kita rapatkan hubungan kita dengan pelajar. Ambil tahu bersedikit keberkesanan PDPR di sekolah. Sebabnya PDPR ni pun satu masalah juga. Ada pelajar yang tak pernah muncul. Sepanjang PDPR berjalan, ada anak-anak murid kita yang tak muncul langsung dalam PDPR. Sekolah tuan-tuan saya tak tahulah, sekolah saya ada. Terpaksa pula kita berhubung dengan mak ayah, minta tolong mak ayah bagi kerjasama kan, supaya anak-anak murid ni muncul balik dalam PDPR. Bila kita buat program, Jaib sekarang ni tengah buat program untuk pelajar SPM, suruh contoh, ada pelajar yang tak hadir. Ni isu, ini masalah. Samalah, saya pun sama juga. Bila saya tanya dengan guru-guru SPM, serupa juga ustaz, katanya orang itu je. Kadang kita rasa rugi lah kan, tapi ni sikap yang kita nak betulkan. Kita nak perbaiki bersama. Jadi sekarang itu dulu, dah 10.33 lah. Kalau ada apa-apa soalan nanti bolehlah tanya. Kalau saya tak boleh jawab, boleh minta tolong Ustaz Zohri jawabkan. Ustaz Heri pada rasanya dalam ni, Ustaz Heri pun boleh tolong jawab. Nanti insyaAllah Ustaz Ramzi tolong share permintaan Ustaz kita supaya slide tu dikongsikan, tak ada masalah. Kita share kalau slide tu. InsyaAllah nanti akan datang kita akan buat lagi program ini, tapi bukan saya lagi lah. Saya harap ada tenaga penceramah lain. Kita ada satu lagi buku, kewajipan nakib itu. Buku tu dah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Buku kecil Min Wajibatin Nakib tu kita nak olah dan kita nak kongsikan dengan ustaz-ustazah supaya kita boleh bawa kepada anak-anak pelajar. Itu pun nanti insyaAllah kita akan edarkan kepada semua guru penasihat badah. Buku yang dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tu daripada bahasa Arab tu, supaya kita boleh sharekan bersama. InsyaAllah nanti buku tu kita minta lah kepada tuan-tuan guru kita yang boleh bawa. Ada lagi penceramah-penceramah yang boleh sharekan. Sekarang itu dulu. Wallahualam. Terima kasih atas perkongsian dan mohon maaf atas salah dan silap. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsira pada Ustaz Aswad. Aku tak sebut tadi buku ni. Orang lantik apa pula Ustaz? Subhanallah. Alhamdulillah, inilah ketokohan Ustaz Aswad kita insya-Allah.
Dan kita akan adakan pertemuan insyaAllah halaqah setiap bulan kalau boleh berjumpa dengan semua murabi-murabi seluruh sekolah. InsyaAllah kita akan cuba mendekati sekolah lain juga dapat termasuk sekolah asrama penuh MNSM insyaAllah lah. Jadi mohonlah kalau ada apa-apa nak dibincangkan, tanya khabar ke tentang kita. Mungkin kalau di sekolah mana ada buat, alhamdulillah sikit. Pihak Amizal saya tengok ada usrah. Jadi alumni pun berperanan dalam membantu usrah ni. Jadi mohonlah kalau ada apa-apa nak tanya, nak bincang, boleh bincang insya-Allah. Ada assembly sini. Kita punya Nurul Pengarah Jahit mana? Ada. Ustaz Kas. Tak nampak dah. Ada kot. Ustaz Kas ada. Ada Ustaz Kas. Kita diam lah. Nampak banyak. Tak apa, teruskan insyaAllah. Semoga bermanfaat. Jadi boleh Ustaz Kas Muhammad dia boleh jawab insya-Allah. Apa je permasalahan-permasalahan yang kita perlu lakukan lah. Sebab kita ada 4 program besar yang bersama pada ni. Yang sama dengan pelajar untuk bagi. Jadi insya-Allah ada apa perbincangan ke? Jadi badan bukan, kalau kita ikut konsep asal, badan ni bukan persatuan yang macam persatuan agama syariah, persatuan agama Islam tak. Sebab badan ni dia bawah HAM, maknanya automatik semua pelajar masuk. Kalau sekolah kita tak buat begitu, maknanya silap lah sinkronisasi. Sebab di peringkat kebangsaan, di peringkat sekolah selama penuh, badan ni di bawah HAM. Dia hantar dulu usrah, dulu kita panggil satu program sumur, di mana dia letakkan pengurusi badan ni bawah HAM. Dia semua ahli pelajar Islam, Muslim, automatik jadi pelajar lah. Jadi kita sekolah agama wajib lah. Semua macam Muslim tak ada belajar kafir lah. Jadi ahli badan semua. Jadi Pak sebut wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna 'anil ma'ruf. Jadi memang satu jemaah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan ayat seterusnya lagi. Jadi maknanya satu kumpulan yang satu. Yang saya sebut tadi satu fikrah dalam sekolah tersebut. Bukan banyak fikrah yang kita berlaku zaman Nabi Zakaria dulu, bagaimana kumpulan-kumpulan agama ni menjadikan firqah mereka. Sebab tu dalam surah itu tadi surah apa? Allah sebut dalam Quran apa? Surah yang pendek, surah yang ahli kitab ni jadi kufur kerana firqah ini. Ada apa? Silakan. Ada nak cakap dia? Silakan. Ahmad Ghazali dia sini pada Indonesia. Buka silakan. Ya. Ustaz Ahmad Ghazali, silakan daripada Indonesia. Ya Ustaz, daripada Indonesia. Suara Ustaz tak boleh dengar ni. Nampak macam nak cakap tu. Silakan. Tak ada Ustaz, tak ada. Tak ada apa yang dicakap. Nampak buka mic tu. Jadi kita ada di Badar satu kumpulan yang menguasai seluruh pelajar lah kalau boleh kan. Dalam pelantikan pengawas pun ada Badar kan, yang mesti terlibat kan. Jadi saya nak sebut sini maknanya siasah di sekolah itu mesti supaya sikan Islam ya'lu wala yu'la ilaih. Jadi ada apa lagi sahabat? Ada? Tak ada, kita boleh ni ya. Ustaz Azhar ada nak kabul lagi? Ustaz Azhar, Kas. Ada apa-apa lagi nak dibincangkan? Tak ada ya? Tak ada ke sahabat-sahabat ada sekolah-sekolah nak beri respon ke? Sama ada berjalan tak usrah kita musim PKP ni? Kalau tak ada Allah Ta'ala sampai 1 bulan 10 je lah. Kita buka sekolah lah. Itu pun tak lama kan? Silakan. Jika tidak ada apa-apa, tak apalah. Terima kasih banyak kepada semua murabi-murabi sekalian. InsyaAllah, setiap bulan insyaAllah, kita akan adakan halaqah murabi ini yang akan bincang kita al-wajibat kepada para nakib. Kewajipan-kewajipan kepada para nakib. Jadi, kita akan diulas setiap tajuk dia untuk murabi-murabi lah, supaya dapat bawa sampai kepada nakib-nakib kita di sekolah, di kalangan pelajar, mungkin ada yang terlatih, ataupun di kalangan alumni yang terlibat juga dengan sekolah tersebut. Saya harap kita
harap pimpinan badan yang lama terus tinggalkan sekolah kerana mendapat gerakkan sampai ke universiti fikrah jamaah ini fikrah haraki ini supaya dakwah berterusan. Kemudian buku kitab, ada nak tanya pasal kitab. Sekarang ni kita dah ada sampai form 3 lah. Ada mana tak bayar ke kan ni ke? Ada nak tanya ke? Ada nak order lagi ke? Boleh lah satu dengan Ustaz Yusri lah. Saya ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan katsira kepada semua yang hadir dan yang bersama-sama memberikan komitmen yang sungguh-sungguh kita untuk menyampaikan pelapis kita insya-Allah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan majlis kita dengan penuh berkat dengan tasbih kafarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Dan sabar. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.